Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsyadal. Itu dah kan? Fa'arsyadal Khalqalidi Nil haqqi Bisayfihi Wahadihi Lil haqqi Fa'arsyadal Khalqalidi Nil haqqi Bisayfihi Wahadihi Lil haqqi Muhammadal Tudul dal boleh baca dun dil, boleh badal tidak. Baca Muhammadul aqib lirus li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammadul aqib lirus li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Wa ba'du fal ilmu bi lidini muhattamun yahtaju lid tabyini. Wa ba'du fal ilmu bi lidini muhattamun la yahtaju lid muhattamun yahtaju lid tabyini. Lakin minat tatwilikal latil himam fasara fi al-ikhtisar multazam. Lakin minat tatwilikal latil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazabtuha. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazabtuha. Ya Muhammad fa'arsyadal khalqalidi lil haqqi bihadihi lil haqqi Muhammadul aqib lirus li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Lakin minat tatwili kal latil himam wa sara fihi al-ikhtisar multazam. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazabtuha. Baik, sambung kita selepas dia bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Kata Rasulullah, tengok Arab dia dulu, fa'arsyadal khalqa, ataf daripada Nabi ini ja'a bit tauhid, fa'arsyadal khalqa, ataf daripada ja'a. Asal matanya summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin. Nabi mana? Jumlah ja'a tu jadi na'at, itu kita sebut nahu dia. Nabi ini yang ja'a bit tauhid, datang dia dengan bawa tauhid. Lepas tu dia buat apa pula? Datang dia tu fa'arsyadal, lepas daripada ja'a fa'arsyadal khalqa li dinil haqqi. Jadi ataf daripada ja'a. Nabi ini ja'a fa'arsyada. Tu kita dah baca ataf situlah. Dia datang, mengiringi datang tu, datang bawa tauhid dengan dapat wahyu. Lepas tu fa'arsyadal khalqa, menunjuk la ia Nabi ini khalqa dengan mana makhluk. Arsyada li dinil haqqi, kepada dinil haq, pada agama yang sebenar.
lidinil haq lidinillahi. Pasal haq adalah salah satu nama bagi nama Allah Ta'ala. Min asma'il husna adalah al-haq. Jadi lidinillah, lidinil haq. Jadi Nabi ni tunjukkan makhluk kepada agama Allah Ta'ala. Dinil haq, apa dia? Lil Islam, lil iman. Itu. Murad dengan dinil haq adalah Islam, adalah iman. Pasal dinullah satu je. Inna din indallah al-Islam. Jadi datangnya Nabi ni datang kepada agama yang sebenar. Tu baca itofat tu agama sebenar. Hak tu bukan naat bagi din. Dinil haq baca dengan mudah ilaih tu kan. Tu yang hak tu kalau fa'arsyadal khalqa lid-dinil haqqi, haqqi tu naat bagi din. Tapi kita baca lidinil haqqi ay lidinil haq. Lidinil haq ay lidinillah. Lebih senang maknanya itu. Jadi haq salah satu nama Allah. Lidinil haq lidinillah. Murad dinillah al-Islam. Ya. Saya sebut tu nak belajar akidah, nak faham dengan Arab tu. Kalau baca terjemah, baca je lah kan. Tapi kaedah kita kalau tak ada terjemah tu pun faham dah. Bahkan nak ambil faham tu dengan Arab tu sebenarnya lagi kita faham daripada kita faham dengan faham Rumi. Bahkan terjemah yang ada tu kita rasa tak puas hati pasal terjemah dia tu lain daripada maksud yang dikenaki dengan apa faham dengan faham bahasa Arab. Yang tu nak pandai macam tu macam mana? Ngaji lama sikit lah. Ngaji pun kalau tidur tak boleh faham. Ngaji kena perhati. Ngaji dengan alat-alat dia semua kita kuasai. Ngaji dengan cuba memikir dan mengamati, baru benda-benda halus boleh difahami. Saya suka bahasa sastra lah ni. Saya tak tahu siapa. Saya suka bahasa tu, saya suka bersajak di belakang. Bukan saja saya nak buat tapi dia jadi tu. Dia jadi PL tu. Pernah satu masa dulu ada kat jadi kat saya tu. Tu saya tinggal. Ni dia nak jadi yang tu kot. Ada apa tak tahulah benda. Adalah tu. Kemah Baik. Jadi dia tunjuk makhluk semua lidinil haqqi. Ambil faham juga itu fa'arsyada ni khalqa, bukan fa'arsyadal araba. Apa maksud? Nabi ni dia datang tunjuk untuk orang Arab saja, tapi khalqa, makhluk tu. Dan murad makhluk sini jin wal ins. Pasal kat malaikat tak ada taklif untuk malaikat ikut Nabi. Makhluk yang kena taklif ikut Nabi SAW adalah al-jin wal-ins. Pasal dua makhluk ni je mukallaf. Haiwan tak ada taklif untuk ikut Nabi Rasul. Khasnya kan Nabi Muhammad, dia lil alamin. Untuk seluruh makhluk. Untuk semua bangsa. Satu-satunya, satu-satu kan nak sebut. Rasul yang untuk seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh bangsa sepanjang zaman adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita ada bangga dengan jadi umat Nabi ni. Siapa? Kita umat bagi Nabi seantero dunia. Sepanjang masa sampai kiamat. Kita bukan Nabi yang hanya untuk kaum, tempat, negeri yang tertentu, tapi kita Nabi universal kan. Okeylah sana. Baik, nak sebut makna khalqa tu, murad khalqa jin wal ins. Dan dia tunjuk manusia ni bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Dia arsyada bisayfihi, dengan pedang dia. Wahadihi, dan petunjuk dia.
Dia arsyada lil haqi. Ni kaedah baca dengan huruf jar yang sempurna je ni ya. Dia arsyada lil haqi. Lil haqi lillah, sekali lagi. Lil haqi lillah. Boleh juga lil haqi, murad haqi tu lil Islam. Boleh. Tapi maknakan pada Allah Ta'ala lagi sedap. Pasal maksud daripada Islam pun Allah maksud. Jadi fa arsyada lil haqi, supaya lil haqi menuju kepada hak, menuju kepada Allah. Fa arsyada lil haqi fa arsyada ilal haqi. Tunjuk ke Allah Ta'ala. Baik. Tunjuk bisaifi pedang. Yang tu ambil faham sikit. Jadi Rasulullah ni antara kaedah dia irsyad makhluk ke Allah Ta'ala, cara dia tunjuk tu hatta sampai tahap bisaifihi, dengan pedang. Wahadihi, dengan tunjuknya, murad hadiyi ni, tunjuk ni ialah tunjuk dengan bayan ataupun dengan syarah, atau bihadihi biqaulihi biirsyadihi. Murad hadiyi di situ bukan bagi hidayat, hakiki hadi Allah Ta'ala. Tapi bila Rasulullah dia arsyada bihadihi biqaulihi bitafsirihi wa syarhihi, dengan syarah dia, perkataan dia, huraian daripada dia, tunjuk ajar daripada dia, ataupun termasuk dalam tu bimtisalihi, dengan tunjuk misalnya Rasulullah kepada umat. Dia tunjuk dengan begitu juga antara makna bihadihi itu biaf'alihi biaqwalihi, itu masuk hadihi. Jadi semua perkakas alat sabab untuk menghasilkan hidayat, dia arsyada pakai itu. Dan antara arsyada dia bihadihi dengan makna macam tu juga bisaifihi, dengan pedang. Cuma bisaifihi ni dia bukan the first step, dia the last step. Itu kot kunjung putih sikit. Dia bukan langkah pertama, tapi dia adalah langkah penghujung sekali. Istilah Arab disebut akhirud dawa al-qat'u. Apa dia ni? Akhir ubat potong. Ubat pengambil sekali apa? Kerat. Encik manis pun dah tak boleh ubat apa? Kerat. Duk ngaji pondok dah malas buat apa? Kerat. Bukanlah kerat kepala. Kerat apa benda kerat? Kerat kan hubungan kita dengan dia, dengan jangan bagilah duduk mendesah ni. Itu habis ubat lah. Ubat habis teruk tu. Pasal apa? Duduk sini dia merosakkan orang. Akhirul dawa al-qat'u. Lepas tu orang murtad pun, kalau dah sampai tahap macam tu, macam mana? Akhirul dawa qat'u. Itu orang murtad. Asal Islam, keluar Islam. Jadi kafir yang engkar macam mana? Cerita. Jelaslah depan mata agama Islam ni agama sebenar. Tak mau ikut juga. Kafir zimmi pun tak mau jadi. Lawan juga Islam. Macam akhirul dawa qat'u bisaifi. Bab arsyada bisaifihi ni jangan dinafi. Pasal memang antara kawaid nak bagi hidayat selain pada akwal, af'al, memang tu irsyad dengan lemah lembut, apa tu satu hal yang tu awal-awal macam tu. Tapi jangan dinafi bisaifihi. Pasal dalam Quran ayat-ayat bab perang, jihad, dan sampai ada istilah kafir zimmi, kafir harbi, dia masih relevan sampai akhir kiamat esok kan? Pasal apa? Pasal itu syariat. Kalau tak turunlah ayat-ayat suruh perang. Ayat perang ada tak? Ada. Untuk kita awal-awal perang ke? Tak. Tapi ada ke syariat perang? Ada. Jangan nafi. Kalau ada setengah puak-puak yang liberal lah ni, dia kata apa? Hukum jihad, kafir harbi ni adalah satu istilah yang dah tak relevan pada zaman ni. Pada belotok dia. Siapa dia ajar gitu? Kau menafikan ayat Quran berapa banyak dengan sebab kau cakap macam tu. Ayat Quran ke banyak wajahidu fillahi haqqa jihadi.
waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Oh, banyak ayat Quran. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunikum la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Banyak ayat Quran ayat pegang. Berlambak-lambak weh. Jadi mana boleh menafikan Rasulullah irsyad, antara irsyad dia bisayfi. Cuma janganlah awal-awal je Islam jihad. Jangan faham je. Mula-mula dengan jihad apa dulu? Jihad engkau dulu. Jihad nafsu dulu, jihad syaitan dulu. Boleh lawan syaitan. Macam mana lawan syaitan? Jangan sampai akidah kita terpaling ke syaitan. Tak langsung musyahadah ke Allah Ta'ala. Yang tu mesti mula-mula dulu. Pasal kita kalau tak betul, tiba-tiba nak jihad, kalau tak jihad pun takbir, contohlah kan. Kan cerita-cerita politik-politik ni kan takbir-takbir banyak. Sikitlah ayat-ayat gitu. Kira mengundi je. Mayang tidak, jemaah tidak. Kalau dapat perintah pun, tengok suara esok. Macam mana jahatnya apa golongan ni, tak mustahil dia akan jahat macam golongan tu juga. Maksud apa? Agama tak ada. Walaupun berjuang atas nama parti agama. Oh, sorry, kasar sikit. Bukan nak kutuk-kutuk apa, tapi nak bersedia. Jangan jadi macam tu. Pasal tengok banyaklah duduk depan mata. Berapa ramai orang yang dulu duduk barisan hadapan dalam parti agama. Lepas tu, berundur ke belakang sampai kepala otak tak betul. Basuh mudah gitu. Apa masalah ni? Mesti ada masalah akidah dia masalah. Kipas tu tak tutup. Mesti ada masalah akidah dia masalah. Mesti ada kefahaman dia masalah. Mesti tak duduk bawah tarbiyah. Mesti tak ada duduk bawah tok guru yang jadi panduan dia untuk dia ni disusun macam mana nak betulkan perjalanan agama dia. Dan siapa yang kalau ada masalah dia nak jadikan tempat rujuk. Tak ada kehidupan macam tu. Itu yang kelang kabut tu. Dia bila dapat pangkat, dapat harta, dapat kedudukan, tambah pula diketepikan, buat parti lain. Sikitlah sana. Jadi asal nak sebut tu, asal kita sebelum nak bisayfihi ataupun ke politik tu yang tumpukan kita punya usaha mengaji tarbiyah dalam tarbiyah Islam. Itu pun mesti ikut manhaj yang betul. Kalau nama tarbiyah usrah, contohlah kan, macam mana usrah baca ayat Quran, tu pasing-pasing apa pendapat ayat Quran ni, apa pendapat bagi pandangan tentang ayat Quran ni. Itu bukan manhaj usrah yang betul. Manhaj usrah ni dia daripada pimpinan sebut, itu teks dia misalnya. Lepas tu apa didikan dia nak sebut, turun sampai ke bawah. Setiap ahli menerima didikan dan asuhan yang sama daripada pihak pimpinan atas sampailah ke akar umbi. Itu proses usrah yang betul. Bukan baca ayat Quran lepas tu minta pandangan. Engkau siapa nak bagi pandangan? Mujtahid, mufassir, muhaddisin, fuqaha, mujtahidin ke dhalin mudillin. Kasar tu. Siapa dia nak bagi pandangan? Mana ada kaedah kita bagi minta pandangan pada orang awam. Orang awam mana boleh minta pandangan? Nak minta pandangan ni tutur ulama tu pun mereka pun bukan bagi pandangan yang indi di sisi aku, bahkan di sisi aku. Dia kena tengok apa yang dia orang belajar dari tutur guru alim ulama apa sebut. Bab akidah ke, bab fiqh ke, bab tasawuf ke, mesti dia ambil pendapat yang pula tu jumhur ulama. Mesti ulama mutabar. Itulah orang yang dia boleh ambil pendapat dan pandangan. Dia bukan boleh ambil pandangan di sisi saya. Saya lebih cenderung kepada pendapat ni. Mana boleh saya lebih cenderung? Dia mengikut kecenderungan ulama mengatakan ini adalah qaul muktamad, yang ni tak muktamad. Dia mana boleh ambil saya cenderung kepada masalah ni, kepada pendapat ni. Walaupun jumhur ulama tak berkata macam ni, tapi ada pendapat. Kita punya kaedah bukan macam tu. Betul kan cara perjalanan hak tu dulu? Tak betul lah tu, sebil umat Islam. Memang sebil.
Tak usah kata satu dunia sewil. Duduk dalam negeri pun sewil. Walaupun negeri kecil je. Negeri kecil je. Kecil tu tak payah negeri lah. Duduk pondok kecil je. Kalau macam ni je Kedah, sewil habis tu pondok. Tak boleh. Kalau pondok pun sewil, daerah macam mana? Kawasan macam mana? Negeri macam mana? Walaupun negeri kecil je, sekentut je kan. Negeri ni hujung utara sampai selatan, keluar pergi utara pergi selatan negeri tu tak jadi musafir lagi. Tak keluar dua masalah. Sikit lah sebut kecil lah negeri tu, rosak habis, punah habis. Negeri apa ke tanya negeri semak tu. Nak syarah BCIP tu, BCIP. Jadi sebelum nak pergi perang, pegang senjata apa, tapi jangan nafi yang perang dan senjata tu. Jangan pula apa-apa sikit pegang senjata. Yang tu pun tak betul je. Pasal kaedah kita tak diajar untuk kita apa-apa sikit pegang senjata. Pilihan raya 10 kali, tak adalah ke sebelah ni kita pegang senjata yang siapa? Dah lama lah, takkan menang. Engkau penting menang tu. Menang tu bukan pegang senjata tu. Menang tu bukan mati syahid tu. Menang tu betul manhaj kau tu. Walaupun tak dapat bawa kerajaan, tak dapat perintah kerajaan. Menang masalah akidah kita betul. Tepat macam mana perjalanan syarak. Rasulullah takkan menang dia hanya bila pergi Madinah. Sahabat ni mula-mula terima Islam walaupun tak ada hukum sembahyang lagi, baru terima la ilaha illallah, menang dah. Pasal apa? Pasal apa yang memang Rasulullah ajar, didik, ditelan bulat-bulat. Ambil betul-betul, tak ada satu pun dia sanggahi apa yang Rasulullah bawa. Walaupun tak ada persyaratan solat, tak ada banyak hukum akam pun bukan ada lagi masa tu. Tapi menang. Menang masih duduk atas akidah yang betul, bukan menang ni dengan perang, kan? Mati syahid, dia kata nak dapat mati syahid, takut mati ya mati syahid, nampak mati syahid. Tapi sebenarnya mati syahid dunia, di dunia je hukum mati syahid, tapi di sisi Allah Taala tak dapat apa-apa pun, gurur. Banyak kita tu. Alhamdulillah. Atau kena mengaji dan guru dengan macam mana nak dapatkan asuhan supaya betul dapat irsyad daripada Nabi SAW. Itu istilah dia mesti ambil daripada warasatul anbiya, waris Nabi. Waris pun bukan waris jihad aja, bukan waris ilmu pertahanan diri, bukan waris pekah aja. Mesti ambil daripada mursyid yang bawa pembinaan betul perjalanan zahir batin. Zahir dia betul, batin dia betul. Ya. Jadi cara Rasulullah irsyad macam tu. Satu, bila sahabat dapat irsyad Rasulullah betul-betul, memang sampai tahap dia sampai BCIP. Dalam masa yang sama, hadiah yang Rasulullah ajar macam mana? Sama betul-betul dengan Rasulullah. Pakaian sama dengan Rasulullah, janggut pun kalau nak tiru Rasulullah, duduk cara Rasulullah, berfikir cara Rasulullah. Istilahnya apa yang ada pada Rasulullah, itu akan ada pada diri dia. Tak bercanggah sikit pun. Sehingga kalau kasih, Rasulullah lah orang yang paling dia kasih dalam hati sanubari dia. Lebih kasih daripada diri dia. Nyawa dia pun dia sanggup bertaruh kerana nak pertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dapat tarbiyah sungguh tu. Kita saya ngaji ada guru sebut macam ni. Jangan kata nak korban untuk Rasulullah tu. Sebut macam mana? Waktu rehat kita dengan rehat guru kita, contohlah kan. Kadang-kadang kita yang banyak berehat, guru tak berehat. Ada kita tak khidmat pun untuk guru. Yang tu pun kita tak boleh bagi masa untuk biar aku letih, jangan guru keletihan dengan sebab aku. Yang tu pun kita tak boleh buat. Saya tak kata apa, saya sebut saya payah kan kita. Maksud saya payah tu macam mana? Kita tak sampai tahap macam tu lah. Kita tak dapat latihan tah macam tu. Satu, kalau macam sahabat tu dia faham siapa Rasulullah, dapat tarbiyah betul. Yang Rasulullah tu Allah Rabbi yang menyebabkan dia kenal Rabbi, kan? Macam tu kot bahasanya. Allahumma salli wa sallam. Apa yang sahabat buat korban tu sampai dia kata mali fida, harta benda aku adalah untuk tebusan untuk Rasulullah. Jangan tu kalau syarah tu. Jadi inilah Rasulullah, cara irsyad dia bihadihi, dengan aqwal, af'al, irsyad zahir batin dia, nasihat, banyak macam-macam hadiah tu. Maksudnya hadiah ni bukan dengan makna petunjuknya dia sampaikan lebih kurang aja, tak.
Rasulullah ni setiap yang dia tabligkan, nama pun tabligh, mesti ada balaghah. Bila kata balaghah tu mesti orang yang mubaligh dengan siapa mubalagh. Maksudnya orang yang menyampai dengan orang yang disampai tu tak dipanggilkan tabligh, mesti ada balaghah. Itu istilah sikit. Tak dipanggil tabligh, mesti ada balaghah. Balaghah ni apa? Ada penyampaian yang memang realiti punya penyampaian, perkataan dia tu, cara dia menyusun ayat, tahap ayat yang nak disampaikan kepada siapa, kumpulan sasaran yang dia nak cerita, orang cerdik ke, orang bodoh ke, orang Islam ke, orang lelaki ke, orang perempuan ke, kanak-kanak ke, orang tua ke, dia punya penyampaian tu baligh. Apa dia? Sampai mendalam, masuk dalam hati sanubari. Nabi Rasul tak pernah cuai dia punya hadiah tu dengan penjelasan dia. Pula tu terang, jelas, mantap, tegap, kukuh, kemas. Tak ada siapa boleh bangkang apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul, pasal terlalu mantap apa yang disampaikan. Itu Nabi Rasul. Itu hadiah dia. Hadiah dia. Satu tu yang sampai tahap macam tu. Ada yang lawan juga. Bisaifi. Saif, apa perkataan tu? Akhirul dawa al-qat'u. Ya. Itu cara dia arsyadah. Bis. Baik, siapa Nabi ni? Ala nabiyyin Muhammadin. Itu kalau kita baca badal, ala nabiyyin Muhammadin. Muhammadin badal lagi nabiyyin. Baca Muhammadun, i'rab kan khabar bagi mubtada yang mahzuf, asalnya huwa Muhammadun. Siapa huwa tu? Nabiyun, yang nabiyyin tu huwa Muhammadun. Jadi Muhammadun tu khabar bagi mubtada mahzuf. Ni kita belajar kaedah baca syair macam ni selalu cepat cerdik kan. Ngaji nahwu, ngaji qawaid, ngaji syair. Untuk ngaji syair, belajar cara ambil faham syair, takdim, takhir dia, sagi jumpa yang darurat, tambah nak selitkan hukum-hukum arut dan kopiah itu. Kalau boleh selit tu lagi bagus. Nanti tak payah ngaji dah arut kopiah, sebenarnya dah ngaji dah. Ngaji arut kopiah ni faham dah ni, lalu je semua kerti dah apa je. Apa dia panggil zihaf, ilal. Cuma saya nak sebut tu, dia makan masa panjang nak sebut tu. Boleh saya sebut. Lagi saya sebut zihaf macam ni, ilal ni fasilah sughra, ni fasilah kubra. Yang ni mustafilatun, yang ni buat zihaf, yang ni khoban, ni idmar. Oh, pening apa? Boleh saya sebut. Ingat lagi saya geram nak sebut tu. Pasal banyak lambung tak muntah benda tu. Tak muntah. Tak keluar kan tu kan. Pasal tak ada orang nak terima apa benda yang kita mengaji. Terperuk je. Bila dia keluar kali meletup tu. Meletup. Saya lama tak keluar. Terus saya sebut yang tu ada orang muntah hijau. Zaman saya mengajar ni, saya banyak lebih pada penjelasan lah, apa maksud. Orang muntah semua ilmu-ilmu macam saya duduk ngaji dulu, Tok Guru baca style tu. Kalau saya muntah je, hampa pengsan terus. Sikit lah dengan bahasa itu. Iya. Kalau tak pengsan pun macam ni. Hampa ada kemampuan nak terima, hampa akan rasa berat. Memang mengaji ni, di situlah kita akan rasa berat. Rasa macam nak faham, tapi tak boleh faham. Pasal tak support. Ceramah boleh, ceramah senang. Nak sebutkan disiplin ilmu tu, kesenang tu. Baik. Siapa Nabi ini? Muhammadul aqib lirus li rabbih. Asalnya Muhammadunil aqib lirus li rabbih. Ada juga setengah matan baca macam tu. Muhammadunil mustaf'ilun. Tapi kalau saya baca Muhammadul mustaf'ilun aqib lirus. Muhammadunil mustaf'ilun. Dia ada ganggu sikit. Ada kena buat ilat macam-macam. Muhammadul aqib lirus li rabbih. Baik, siapa Nabi ni? Dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad ni? Dia aqib.
al-aqibu li rusli rabbih. Dia dah al-aqib tu naat bagi Muhammad. Nabi Muhammad ni siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dia lah al-aqib li rusli rabbih. Dia lah al-aqib dengan mana al-khatim. Kita buat al-khatam. Dia lah yang menutup. Al-aqib yang penutup. Murad aqib sini makna yang menutup. Li rusli rabbih, bagi semua rasul-rasul rabbih Tuhannya. Rabbih murad dia Allah. Rusul apa? Li rusli rabbih. Asalnya rusul. Rasulun, rasulani, rusul. Jamak daripada rasul. Tapi kita baca li rusli rabbih pasal darurah syiar. Darurah syiar. Jadi Nabi Muhammad ni adalah penutup bagi semua rasul-rasul. Jadi semua tu main mana? Tak sebut pun jamik. Faham tak? Ruslu tu jamak. Kan? Dia lah kesudahan bagi semua pesuruh Allah Ta'ala. Maksudnya dia penutup Nabi Rasul. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Siap. Maksudnya kalau Nabi pun dah tutup, takkan adalah Rasul sebab Rasulullah. Kalau ada tu yang Nabi Isa, yang tu dia dah lantik sebelum Rasulullah. Nabi baru lantik, takkan ada. Lepas Rasulullah takkan ada dah Nabi yang baru untuk dilantik jadi Nabi. Takkan ada. Tertu punya akidah pun ramai yang mengaku jadi Nabi. Siap. Saya syarah tu panjang pula. Baik. Wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Wa alihi atau daripada nabiyyin. Ay salamullahi ma salatihi ala nabiyyin wa alihi ay wa ala alihi. Itu. Maksudnya doakan juga selawat dan salam bukan saja kat Nabi, tapi selawat dan salam juga ala alihi, pada keluarga Nabi. Keluarga lagi wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wa hizbihi, dan asal mana hizib, partinya Rasulullah. Keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, hizib Rasulullah, atau jamaah Rasulullah, kumpulan Rasulullah. Partinya, kumpulannya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Hizib, ada istilah hizib, Hizbullah. Masih dengar kan Hizbullah kan? Awak nak parti Allah. Ui. Allah ada parti ya. Istilah lah, macam mana sebut Baitullah. Pergi sebut Nabiullah, Rasulullah, Abdullah, semua tu idafat ke orang Ta'ala untuk menunjukkan mulia. Parti Allah maksudnya mulia. Rumah Allah, tempat tu mulia lah. Bukan parti Allah, Allah jadi pengurusi. Bukan rumah Allah, Allah duduk dalam tu. Bukan Abdullah, Allah beli kita. Bukan. Dia istilah bahasa tu, ya, kena ngaji bahasa pula. Macam mana nak mahal-mahal begitu. Cukup macam tu, kita pun rasanya kerti bahasa. Bukan macam ada kumpulan yang tak kerti bahasa tu. Ada. Kumpulan tak kerti bahasa tu, jenuh kita kelahi dengan dia. Kita dah ajar bahasa sebi-sebi pun tak mau ditelan dengan kaedah. Kita dah hurai dah dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Arab. Degil dia. Hadanallah ila siratil mustaqim. Baik. Jadi asal nak sebut selawat salam mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada keluarga Nabi. Asal bahasa Arab Ali ni isteri keluarga Nabi. Ali isteri, anak-anak dan keturunan ke bawah. Itu adalah Ali Muhammad. Keluarga ni Muhammad. Syarahan para ulama ni, siapa Ali Muhammad ni? Keturunan daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, termasuk dalam Ali Muhammad. Bahasa lain dipakai Ahli Bait Nabi SAW. Dipanggil Ahli Bait. Ahli Bait Nabi ni kenapa nak diselawat dan salam? Pasal Allah sendiri memuliakan Ahli Bait Nabi SAW. Satu, kita kena muliakan Ahli Bait Nabi SAW. Quran datang dengan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah Ta'ala puji Ahli Bait sama macam tu kan. Jadi bila Allah Ta'ala puji Ahli Bait, satu, doakan selawat dan salam. Antaranya orang yang Allah Ta'ala puji siapa? Ahli Bait Nabi SAW. Bahkan Ahli Bait Nabi sampai sekarang ada lagi Ahli Bait. Ahli Bait bukan saja yang ada pada zaman Nabi, tapi siapa yang ada silsilah perhubungan dengan Nabi SAW, yang tu dipanggil Ahli Bait Nabi SAW. Baik, itu keluarga Nabi. Ada ulama dalam hal doa ni,
Dia kata, siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi siapa yang beriman dengan Rasulullah dan ikut segala tunjuk ajar Nabi SAW. Itu adalah keluarga Nabi. InsyaAllah kita keluarga Nabi. Maksudnya apa? Kita mengikut Nabi. Kita belajar apa yang Nabi ajar. Dan kita nak amal apa yang Nabi amal. Nabi amal. Zahir dia, batin dia. Nak hidup macam mana cara Nabi hidup. Masa yang sama kita duduk belajar dan mengakui. Banyak lagi, Ya Allah, Ya Rasulullah. Ya Allah, kami tak boleh nak ikut. Macam mana tunjuk ajar Nabi. Macam mana yang kita nak penuhi. Macam mana tuntutan ilahi. Perjalanan zahiri dan batini. Walaupun banyak lagi yang tak boleh tu, mengajaklah mengaku, Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Minta doa, Ya Allah, mengaku kat dia, Ya Allah, kami banyak zalimkan diri kami. Kami banyak buang masa, kami ni lemah, bantulah kami. A'inna. Baca doa-doa ulama ajar apa? Ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Wahai ghiyasal mustaghisin, wahai Tuhan yang membantu pada orang-orang yang meminta tolong, aghithna, berilah pertolongan kepada kami. Doa kena zalim pun antaranya doa mustajab. Baca doa tu umum kita minta pada Allah Ta'ala, mengaku kita ni banyak zalim diri kita, minta pertolongan Allah Ta'ala pun gunakan doa tu juga. Pendek je, bukan hafal sampai 10 baris. Ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Tambah ada orang buat naya kita baca doa tu. Pagi, petang, siang, malam. Banyak kan. Nak pun khusus kan. Lepas zuhur 100 kali. Asar 100 kali. Ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Tambah kita merasai kefakiran dan kedaifan kita untuk melawan gergasi. Kita lidi. Dia gergasi. Memang kita tak mampu untuk melawan ni. Untuk siapa boleh lawan? Kita kena faham. Gergasi hebat macam mana dia pun, dia lidi. Masih makhluk nisbah dengan Allah yang dia adalah ilahi. Minta pertolongan dengan Allah, dengan minta siapa-siapa lain. Ya ghiyasal mustaghisin aghithna. Yang gergasi itu pun tersongkor kan. Dengan akidah kita, tak ada siapa boleh bagi bantu kita melainkan Allah Ta'ala. Baik, yang tu cerita keluarga Nabi. Washabi itu juga sahabat Nabi. Orang yang dimuliakan adalah sahabat Nabi. Satu di dunia kan didoakan selawat dan salam atas mereka. Siapa sahabat Nabi? Orang beriman dengan Rasulullah, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Itu adalah sahabat. Wa hizbihi, dan kata dia jamaahnya. InsyaAllah kita termasuk dalam inilah kelas asal matan. Ali atau makna tadi, makna Hashim bin Muttalib, siapa yang keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi itu alam maksud ahli bait Nabi SAW. Seterusnya hizib. Kita insyaAllah hizib Nabi. Bila hizib Nabi mesti betul di atas perjalanan yang Rasulullah ajar. Ada guru, berguru, tertib, adab, akhlak, ikut akuan, afal, zahir, batin. Tiru Rasulullah. Rasulullah ajar dia panjang. Mudah-mudahan kita duduk dalam hizib tu. Ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul adab. Apa lagi ya? InsyaAllah duduk dalam tempat tu. Itu doa dia. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini, wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du, kita baca ba'du, pasal ba'du ni dia lapan special bahasa Arab. Ba'du qablu, masyhur bahas dalam kitab. Dia boleh baca ba'du, ada tempat baca ba'da, tapi baca ba'du ni antara tempat dia buang mudhaf ilaih selepas pada ba'du, niatkan makna dia. Kita baca wa ba'du. Dia amma ba'du, kadang wa ba'du. Jadi baca ba'du, buang mudhaf ilaih, niatkan makna dia. Satu terjemah dia wa ba'du, dan selepas daripada itu. Itu tu macam mana? Nak isyarat ada mudhaf ilaih yang dibuang. Itu terjemah Melayu tu. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalati walhamdalah wassalati wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa hizbihi fal ilmu. Datang fa. Fa tu jawab daripada amma. Waw tu ganti daripada amma. Pasal fa tu ada jawab, mestilah ada syarat. Bila ada syarat, waw tak boleh jadi huruf syarat. Apa syarat dia? Amma ba'du. Waw tu ganti pada amma. Siapa tak buat amma
Amma ba'du fal ilmu. Pasal apa? Nganggu darah syair. Bubuh je waw. Waw tu mubtalah anin amma. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini. Wa ba'du fal mustaf'ilun. Kan kena dia punya taktik wazan tu. Satu dia bubuh. Wa ba'du tak bubuh. Amma ba'du. Adapun selepas tu, fal ilmu bi asli dini muhattamun. Asal fal ilmu mubtada. Fal ilmu ni ilmu apa? Ilmu bil asli dini ay kainan bi asli dini. Ilmu ni hal keadaan dia bi asli din, dengan teras din, dengan asli din. Jamak kan dia bi usuliddin. Dia guna asli tu dah syair juga. Ilmu dengan asal agama. Asli din ni kita selalu sebut usuluddin. Apa usuluddin murad sini? Al-ilmu bit tauhid. Al-ilmu billah. Misal usuluddin pakai dalam ilmu tauhid, maksudnya ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, tu usuluddin. Kalau dalam ilmu lain usuluddin tafsir hadis, tu usuluddin. Tapi dalam ilmu tauhid usuluddin ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Ilmu bi asli din ay bi ma'rifatillah wa ma'rifatir rasul, tu murad bi asli din muhattamun. Bahasa lain dia wajibun, tu khabar bagi fal ilmu. Fal ilmu yang kainan bi asli din ni muhattamun ay wajibun. Muhattam isim maf'ul daripada hattama yuhattimu. Muhattimun, muhattamun, diwajibkan dia. Jadi dia bukan wajib binafsih, dia muhattamun, diwajibkan. Dengan mana? Kallafadallah bita'limi wa ta'alumihi. Allah Ta'ala taklifkan kita untuk belajar dan mengajar, kata dia. Siap. Jadi asal sebut selepas baca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, dia nak bagi penjelasan ini. Ilmu dengan usuluddin, nak kenal Allah, kenal Rasul, wajib. Bila wajib dia buat ilmu, apa pula jadi? Yahtaju litabyini. Ilmu bi asli dini yahtaju, berhajat ia ilmu ini litabyin, bagi penjelasan. Itu asal terjemah lughah itu. Dia berhajat ia ilmu ni litabyin, bagi tabyin, bayyana yubayyinu tabyin, bagi penjelasan. Jadi bila penjelasan mesti ada orang yang menjelas, dan orang yang menjelas tu pun jelas, dan ada pelajar yang mendengar penjelasan tersebut, baru dipanggil tabyin. Pasal dia wazan di atas ialah wazan fa'ala, taf'il, tafdil, apa, tabyin. Mesti atas sirah, atas mimbabil muta'adi, mesti ada fa'il maf'ul dia, mesti ada. Jadi ilmu ni yahtaju litabyin, bagi penjelasan. Maksudnya ada orang yang menjelas, kita yang mendengar, dan penjelasan yang diberi itu jelas. Siap. Semua isyarat dia besar tu. Kalau kita belajar buat syarah-syarah ilmu, syair dia pakai tu dengan bahasa Arab tu, isyarat apa dia panggil syarah isyari, itu istilah. Syarah dengan isyarat. Maksud dia isyarat macam ni, maksud dia isyarat macam ni, yang ni menjadi isyarat macam ni. Dalam Arab dia memang special kalau kita boleh faham tafsir isyari macam ni. Hadis pun ada isyari macam ni. Quran pun ada isyari macam ni. Syair macam ni pun ada isyari ulama. Apa maksud isyarat ni apa? Ni isyarat apa? Ni isyarat apa? Yang tu pun kena ngaji lama lah, orang nak boleh faham apa isyarat-isyarat. Jadi ilmu ni bila wajib, dia berhajat pada penjelasan. Nak menjelas ilmu tauhid senang. Ngaji, kalau tengok Rasulullah sirah, Rasulullah ajar tauhid lama ke ajar fiqh lama? Bahasa mudah fiqh lah. Dia ajar tauhid lama ke fiqh lama? Mekah berapa tahun? 13. Madinah berapa tahun? 10. Zaman untuk proses tarbiyah sampai dapat akidah, sebelum dapat solat setahun sebelum hijrah, 12 tahun tempoh tauhid saja. Bayang. Berapa tahun?
12 tahun. Untuk apa tu? Untuk tabyin bab din, walaupun belum datang syariat din, syariat zahir din ni belum lagi. Syariat zahir mana? Yang rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, belum ni. Tapi apa yang perlu faham dengan din pada la ilaha illallah ni panjanglah turun. Nisbah tahun sebelum sembahyang 12 tahun. Cuma ayat berapa dah turun, saya tak pernah semak pula. Dah berapa juzuk waktu di Makki ni sebelum Madani, dah berapa juzuk Quran turun kalau nisbah juzuk. Pasal bab tu pun rasanya tak tahu nak cari kat mana ada cerita macam tu pun wallahualam. Pasal tak tahu, tak selama ni tak pernah jumpa pun. Tapi kalau ikut nisbah nak faham, awal-awal Islam ni cerita bab tauhid. Kalau faham tu bab tauhid ni banyak, memang banyak dah ayat Quran turun. Pasal semua bab-bab akidah ni dah seawal-awal turun masa Rasulullah Madani. Dengan bahasa lain, kalau nak kenal ulama kita memang ada sedarai, cuma kita tak peduli. Tak saya sebut gini. Ayat Quran ni ada istilah surah yang Makki Madani. Ada. Dan dah sedarai pun ulama mana yang surah Makki, mana Madani. Jadi Makki ni maksudnya nazala qabla hijrah Nabi. Kalau impun tu 114 tu, rasanya surah Makki banyak lagi daripada surah Madani. Lebih daripada 15 juzuk Quran turun berkenaan cerita mengenai bab akidah kan. Semua bab ketuhanan, Nabi, Rasul, akhirat, Nabi-Nabi sebelum dia, Nabi Adam, dakwah, semua cerita-cerita dalam syurga, neraka, semua bab akidah di mahsyar, dalam alam kubur, alam roh, apa semua cerita. Kebanyakannya dah cerita seawal tempoh 12 tahun tu. Ayat Madani sikit je. Madani ni cerita hukum akam, syariat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ayat Madani ni cerita apa? Cerita tentang sejarah yang lepas Rasulullah takluk Mekah, perang Badar tu, perang Uhud, Bayatul Ridwan. Ayat Quran yang cerita mengenai golongan munafik yang bersifat munafik yang ada di Madinah, walaupun tempat Rasulullah perintah, tapi sembahyang belakang Rasulullah, tapi perangai hati batin menolak ajaran Nabi SAW. Dia jadi pengintip pula, spy untuk bagi maklumat pada kafir Quraisy di Mekah. Ayat macam tu ayat Madani. Ayat Madani ya ayyuhallazina amanu. Ayat Makki ya ayyuhan nas. Okey, lalu gitulah. Jadi nak sebut apa? Asli din ni panjang, besar, 12 tahun. Bayang takkan ngaji setahun habis. Mula tu nak dapat tarbiyah lagi, senang nak tarbiyah orang. Itu kot bahasa. Rasulullah dengan sahabat pun, Rasulullah ni pun nak tarbiyah. Masya-Allah. 12 tahun. Tu pun hijrah kena tapih. Peristiwa Isra Mi'raj tapih lagi. Isteri Rasulullah Khadijah wafat, tapih lagi. Isra Mi'raj tapih lagi, hijrah tapih lagi. Dah sampai Madinah, tapih lagi. Perang Badar, tapih lagi. Uhud, tapih. Nak dapat hak clear betul. Tu zaman Rasulullah, zaman kita macam mana? Tak mengaji langsung apa walau lah nak kata kan. Dalam duk ngaji ni pun tapih macam tapih. Baik, jadi berhajat pada penjelasan. Ni panjang nak 12 tahun. Siapa nak boleh tunggu 12 tahun pondok kan? Ada ustaz tu dia bagi 4 tahun. Belanja semua dia support. Tak payah fikir yuran. Kaya pun tak boleh balik 4 tahun. Boleh duduk? Duduk nak hantar Nabi. Dia nak pergi tak? Mana? Alah sungguh pergi tak? Hantar. Dengan ayah dia. Tak ayah dia nak pergi. Dengan ayah nak pergi kau jagalah. Homo apa tu? Aku nak pergi ngaji. Apa cerita ni? 4 tahun je dia minta pun. Itu pun kebil-kebil dengan 4 tahun tak balik raya. Alah pergi Mesir pun tak balik. Alah. Hamba balik dapat apa? Balik dia dapat iman. Bukanlah ziarah boleh, tapi pasal tu syarat. Pasal bila takut di luar kawalan ni kan. Dia dalam proses terapi. Yang ni yang kata dapat terapi khas ni dengan guru ni. Guru pula memang musyafah telaki dengan berapa ramai ahli ulama Mesir. Bukan saja guru zahir, guru batin sekali.
Apa nak sebut? Panjang, panjang. Boleh sanggup tunggu 12 tahun? Satu kitab kita ni macam mana? 12 jilid ke? 12 muka? Muka 144 bait je. Alah. Sekali ngadap 4 bait. Sekejap je habis. Boleh habis. Sari syarah tu yang panjang. Kalau baca je, sekejap je habis. Tapi nak faham belum tahu. Memang makan masa sebenarnya. Mula tu nak hurai satu. Tu dia kata apa? Jadi perlu pada penjelasan. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi likhtisaru multazam. Itu lakin, tapi minat tatwili kallatil himam. Asal dia lakin kallatil himam minat tatwil. Kallat, kallu, kallat. Mana kallat? Tumpul. Himam tu jamak daripada himmatun, himmatani, himam. Ada syarah hikam nama dia Iqazul Himam. Himmatun, himmatani, himam. Satu baca kallat. Tumpullah himam. Tumpullah segala minat-minat. Tapi kata dia, tumpullah minat-minat untuk nak dapat penjelasan panjang-panjang. Itu yang disebut. Lakin asalnya kallatil himam minat tatwil. Daripada panjang. Maksudnya, panjang ni, kalaulah kitab ni 5 jilid, agak-agak siapa nak mengaji? Saya pun tak nak baca kat Abah. Baca pula seminggu sekali. Pula tu sampai pukul 3 berhenti. Bila nak habis? 5 jilid. Satu, baca Bantan Johara. Matan aja. Tak payah ada syarah. Saya syarahkan. Untuk hampa nak ngaji lama, ngajilah orang lain syarah. Nak ngaji baca syarah, tak boleh seminggu sekali. Tak boleh. Tak boleh. Kena ada dealing lain, masa lain yang lebih panjang dan kekerapan yang lebih besar. Kallatil himam. Tumpullah minat untuk memanjang. Jadi lakin minat tatwili kallatil himam min ta'wil li ajli ta'wil. Min makna lam. Kerana nak memanjang tu kallatil himam. Dia terjemah betul. Kerana memanjang. Jadi min tu makna lam. Asalnya lakin kallatil himam minat tatwil li tatwil kallatil himam. Imam panjang. Ni pun kalau saya ngajar sampai asar tahan. Dan saya kali tidur. Ketumpul minat dia. Terus pukul 3 pun tengok jam dah. Habis tu apa yang jadi kitab dia? Fasara fihi likhtisaru multazam. Jadilah fasara fihi fitabyin, pada nak menjelas bab akidah ni, sara, panggil lagi sara, ikhtisar, jadilah ikhtisar, ringkas. Apa makna ikhtisar? Ma qalla lafzuhu wa lakin kasura ma'nahu, ataupun wa kasura ma'nahu. Ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Lafaz dia sikit, tapi makna dia banyak. Kitab ni terpaksa buat ikhtisar macam tu. Muhtasar, ringkas. Ringkas. Istilah muhtasar tu ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Kalau hurai betul-betul dengan lafaz dia pun dah cukup panjang. Kalau saya hurai apa jadi contoh misalnya bisayfihi wa dahadihi. Yang tu pun kalau hurai panjang tu. Kalau nak habis tak habis lagi tu. Yang tu pun sepoi je. Nak ambil mana lugawi gitu je. Kalau hasyarah betul-betul tu, itu yang qalla lafzuhu kasura ma'nahu. Satu matan ni, baca matan macam ni diistimewa siapa? Habis je khatam ni macam seolah-olah kita dah mengaji seluruh bab berkaitan dengan akidah, seluruh Quran hadis, tak ada tinggal tu pun. Ni ikhtisar dia. Parti dia. Tu best baca kitab macam ni. Kalau baru nak ngaji hadis, ngaji tafsir, terhegeh-hegeh, mula fahaman sewil lagi. Macam apa? Tak tahu nak sih masuk mutlak muqayyad mujamal macam mana. Hadis ni apa mana kuat tak kuat. Baca macam ni siap rumusan ahli sunnah wal jamaah. Ni mana yang menyalahi hak ni? Kalau ada ayat Quran yang bertentangan dengan hak ni, bukan ayat Quran tu bertentangan, mesti selesai dengan ayat Quran tu. Pergi tengok apa pasal apa tak serupa ayat Quran tu dengan hak ni. Mesti. Pasal yang ni pati dia dah buat rumusan siap. Yang ni takkan salah lah pasal dah disemak kan. Ulama memang bukan maksum, tapi apa yang disemak ni dia buat ni betul-betul ambil daripada ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ni rumusan. Rasulullah jamin la tajtami'u ummati 'ala dhalalah
Benda yang telah jadi ijma' umat aku, kata Rasulullah, takkan dia orang ijma' di atas benda sesat. Mesti betul ni. Mesti betul. Tak ada seorang nak bangkang. Yang bangkang ni yang macam anjing salat bukit, antum memang ramai. Bukit, gunung, dia tetap tak bergoyang walaupun anjing menyalak. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau disebut hadis macam ni, Quran macam ni, selesaikan ayat Quran yang disebut tu. Cuma kita ilmu tak cukup nak selesaikan ayat Quran dan argumentasi yang dia orang datangkan. Jadi terpaksalah, kata dia, buat ringkas. Jadi fasara al-ikhtisar fihi multazamun, dengan mana wajib. Jadi jadilah ringkas ni wajib, terpaksa, ataupun diterjemah tu terpaksa. Multazam dengan mana dilazim mengakan dia, dengan mana terpaksa. Macam tu kot sedap. Memang sedap terjemahnya tu kan. Jadi terpaksa dah buat ringkas. Siapa? Nak panjang orang tempul minat. Nak tak tulis langsung tak boleh, nanti mengabaikan keperluan orang. Nak kena tulis juga. Buat macam mana? Terpaksalah buat pendek. Terpaksalah buat ringkas. Kita pun mengaji nak baca kitab syarah besar-besar, kalau ikut kena, tapi takutlah putus minat. Macam mana? Baca ialah Jawharah. Macam itulah. Memang tambah-tambah lah ni kan. Satu orang ngaji universiti macam mana? Berapa tahun? Kejap je. Pondok lama lagi. Pondok pula tu yang nak baca kitab besar-besar pun macam tak gamak lah ni. Siapa? Tak ramai orang minat macam minat orang dulu lah. Dulu saya dah tengok Almarhum Pak Teh baca Munir Muhtaj tu. Ui, boleh baca kitab tebal macam tu pagi lepas subuh. Oh, dia baca. Kalau kita memang boleh tak baca dah. Pasal apa? Hemah dia tu. Hemah dia baca tu. Baca apa lagi? Bukhari baca. Muslim baca. Ui. Kita kecil-kecil tak heran lah. Berai macam habis. Berai habis. Kitab besar baca. Ui, dia punya cita-cita tu tinggi. Dia nak habis. Allahu Akbar. Kita lah ni nak baca tu. Nak buka kitab pun Bukhari. Nak minta baca Bukhari. Terbelik air mata kita. Baca Bukhari. Mata arba'in pun susah nak menghadap. Terbelik air mata. Bukhari nak baca. Kalau kat luar sana jangan. Oh, dia orang mengaji Bukhari, Ibnu Majah, Tirmizi, Muwatta' Imam Malik. Oh, terror dia orang. Pula tu tak payah ngaji usul. Ngaji terus hadis je. Wow, betapa luasnya ilmu orang Ta'ala. Bagus dia. Memanglah luas. Engkau tenggelam. Alat tak cukup. Sekejap. Habis tu. Wa hadhihi urjuzatun. Okay. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asani makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.